Satu kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 173 orang. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut menjelaskan 21 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan satu kes masih berada di unit penjagaan intensif bagi pemantauan dan rawatan rapi. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 23 Jamaadil Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 7 Januari 2021 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 173 orang. Kes 173 ialah seorang lelaki berumur 38 tahun yang telah tiba ke negara ini pada 25 Disember 2020 dari Indonesia melalui Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ148. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes ini sedang giat dijalankan. Dengan pengesanan kes baru ini, terdapat 21 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Daripada jumlah tersebut, satu kes masih berada di unit penjagaan intensif bagi pemantauan dan rawatan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes-kes baru ini juga, sebanyak 32 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020. Yang mana dengan ini, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 246 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 700 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 10,765 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 382 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 84,830 ujian. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak ataupun jika merasa kurang sihat, dan untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Tunggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini. Berikutan beberapa kes import COVID-19 dari United Kingdom baru-baru ini, terdapat kekhawatiran dalam kalangan orang ramai tentang varian baharu COVID-19 di negara ini. Menurut Menteri Kesihatan, negara Brunei Darussalam adalah negara yang paling ketat melaksanakan kawalan kemasukan sama ada bagi penduduk negara Brunei Darussalam maupun warga asing. I think kalau kita dibandingkan dengan negara lain ataupun negara jiran, kata ini yang paling ketat pulang sudah ni. Okay, semua orang masuk mesti berkuarantin. Sama ada rakyat, penduduk tetap atau expat. Dan yang masuk pun essential travel. Jadi, I think we have the strictest control, probably around the world, where you have to go to a quarantine. Sebab negara lain, dorang melarang pulang, tapi kalau ia masuk, ia anda macam kata ni, dimestikan masuk ke quarantine area. Dorang bezakannya dengan penduduknya dengan orang lain. Kalau penduduknya boleh tinggal di rumah. Kalau orang luar baru tak dimestikannya di hotel. Macam tani indah tu. So we still have the strictest control for border. So that's why insyaAllah dengan cara ni kita ni dapat mengawal penularan ni, termasuk yang varian COVID ni juga. Okay. And so far 14 days is still the days of quarantine.
especially negara-negara yang community spreadnya banyak, kecuali Singapura lah tu. 787 pelajar baharu mendaftar bagi kemasukan sanah 5 sekolah-sekolah Arab di seluruh negara. Sesi pendaftaran diadakan pagi tadi. Daripada jumlah tersebut, Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan menerima kemasukan 356 pelajar sanah 5. Sementara itu, Sekolah Arab Rimba menerima kemasukan 293 pelajar. 89 pelajar di Mahat Islam Brunei Tutong, 35 pelajar di Sekolah Arab Laid dan 14 pelajar di Sekolah Arab Tempurong. Hadir menyaksikan sesi pendaftaran kemasukan pelajar di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Menurut Ketua Bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam, sekolah-sekolah Arab masih lagi mengekalkan kecemerlangan dalam peperiksaan PSR. Apabila kita melihat peratus prestasi pelajar yang mendapat A sehingga C pada tahun PSR 2020 ini, sekolah-sekolah Arab menunjukkan kecemerlangan apabila lebih 97% pelajar-pelajar dapat mendapat grade A to C. Dengan momentum sekarang ini, pihak jabatan melalui Jabatan Pengajian Islam akan meneruskan inisiatif-inisiatif bagi mengekalkan kecemerlangan di dalam peperiksaan PSR ini melalui inisiatif yang telah dirancang berpandukan rancangan strategik Jabatan Pengajian Islam. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan berkata konsep Minggu Ta'aruf yang diadakan berteraskan prinsip memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada pelajar-pelajar mengenai rutin harian sepanjang berada di sekolah. Tujuan Minggu Ta'aruf itu adalah yang pertama, suai kenal antara pelajar-pelajar baru, guru-guru dan rakan-rakan bis diorang. Yang kedua adalah untuk membantu mereka menghadapi pembaharuan-pembaharuan yang baru, dan yang ketiga adalah untuk mendedahkan kepada mereka perkara yang berkaitan mengenai dengan pembelajaran dan rutin harian mereka selama mereka berada di madrasah ini, disebabkan mereka Seramai 5,501 murid mula mengikuti pembelajaran Ugama Darjah Pra di sekolah-sekolah Ugama seluruh negara bagi musim penggal baharu persekolahan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang bermula hari ini. Dari jumlah tersebut, seramai 2,827 orang murid lelaki dan 2,674 orang adalah murid perempuan. Petang tadi, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, meninjau ke Sekolah Ugama Lambak, Jalan Bedil bagi menyaksikan sesi pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar baharu Darjah Pra ke sekolah berkenaan. Seramai 73 orang murid mengikuti sesi pembelajaran Darjah Pra di sekolah tersebut yang dibahagikan kepada 2 sesi. Pada peringkat awal Darjah Pra, murid-murid akan diperkenalkan asas seperti perkenalan huruf-huruf Jawi, bacaan Jawi, rencana Jawi, mukaddam di samping pelajaran-pelajaran lain amali dan tauhid. Di samping itu juga, Jabatan Pengajian Islam ada memperkenalkan satu program yang dinamakan sebagai program Insyirah sebagai satu nilai tambah selepas waktu persekolahan formal yang biasa. Jadi di antara perisian yang kalau warisan budi ini, kita ini memperkenalkan berdikir, tausyih, rawi, kemudian hafazan, kemudian ada juga pengajaran bahasa Arab. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuhkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah agama. Antaranya
dengan melaksanakan program 1 minggu 1 juzuk Al-Quran, program 1 bulan 1 Iqra' dan program literasi Al-Quran. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama menerima kemasukan dan pendaftaran murid-murid Darjah Pra sesi tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi bagi semua sekolah-sekolah ugama ke-44 buah daerah. Di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Belait petang tadi menerima seramai 149 orang murid Darjah Pra. Persiapan pihak sekolah bagi kemasukan murid pada tahunan ini, di antaranya memaklumkan kepada ibu bapa melalui surat pemberitahuan, dan kemudian pada bulan Disember kami mengadakan taklimat, dan selepas itu kami mula membuat persiapan dari segi bilik darjah, kursi meja mengikut keramaian yang akan masuk. Sementara di daerah Tutong, seramai 626 orang murid Darjah Pra memulakan sesi persekolahan ugama petang tadi. Sekolah Ugama Tumpuan Telisai menerima kemasukan seramai 42 orang murid baharu Darjah Pra. Menurut guru besar sekolah berkenaan, pihak sekolah pada tahun ini menerima peningkatan sebanyak 26% berbanding tahun lalu. Dengan memberikan taklimat kepada ibu bapa dan penjaga murid dengan mendedahkan Akta Wajib Persekolahan Ugama, misi, visi sekolah dan peraturan-peraturan sekolah yang patut dipatuhi. Cara menangani peningkatan murid ini adalah dengan membuat persiapan awal mengenai dengan kemudahan-kemudahan yang ada adalah mencukupi dan memadai. Dan ini juga mengambil kira keselesaan murid dan diutamakan penduduk setempat yang bersekolah di kawasan ini. Daerah Temburong pula seramai 97 murid baru mendaftar bagi mengikuti sesi persekolahan agama bagi Darjah Pra tahun ini. Di Sekolah Ugama Amo, murid-murid akan mengikuti pembelajaran Al-Quran, Tauhid, Adab, pelajaran Jawi, Amali dan Bahasa Arab. Pada awalnya kami ajarkan murid-murid kami praktikal wudu, cara-cara berudu dengan sempurna lah tu, dan juga setelah itu kami ajarkan praktikal sembahyang beserta dengan bacaan-bacaan sembahyang juga. Kemudian kami ajarkan huruf-huruf Jawi, huruf-huruf hijaiyah beserta dengan sebutan dengan betul dan sempurna. Pesara-pesara Kementerian Pertahanan diharap akan terus menerokai peluang-peluang baharu di alam pesaraan dan menceburi bidang keusahawanan. Perincian mengenainya menyusul selepas ini. Pesara-pesara Kementerian Pertahanan diharap akan terus menerokai peluang-peluang baharu di alam persaraan serta bersama-sama memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dalam membendung gejala-gejala yang tidak sihat. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Persara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan mengenai amanah dan tanggungjawab semasa berkhidmat yang setentunya banyak cabaran, peluang, kegagalan serta kejayaan yang diharungi. Menteri Pertahanan kedua berucap petang tadi di Majlis Penyampaian Sijil dan Cenderahati kepada pesara-pesara awam Kementerian Pertahanan tahun 2019 dan penghargaan kepada penerima-penerima Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam APCPA dan Anugerah Kaki Tangan Berjasa dan Berbakti Perkhidmatan Awam AKB2PA tahun 2019 bagi Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung di Royal Berkshire Hall, Cerudong. Kita juga maklum banyak pesara-pesara yang berjaya sama ada melalui kerjaya baharu atau menceburi bidang keusahawanan, sama ada secara perseorangan atau bersyarikat, dan tidak kurang juga ada yang gagal. Pada hakikatnya, hidup adalah satu perjuangan. Selagi kita ni sihat dan berkemampuan, perjuangan hidup hendaklah diteruskan. Selaku warga negara, kita berperanan sama membantu kerajaan merealisasikan wawasan negara 2035. Walaupun dalam landasan atau kapasiti yang berbeza,
dengan sentiasa mendukung pendekatan senegara atau whole of nation approach. Tanggungjawab hakiki adalah memberikan sumbangan bermakna semampunya kepada masyarakat dan negara. 77 orang pesara Kementerian Pertahanan menerima sijil-sijil tamat perkhidmatan mereka. Penyerahan sijil penghargaan kepada 4 orang penerima APCPA dan seorang penerima AKB2PA bagi tahun 2019. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Sempena ulang tahun tabung Amanah Pekerja TAP yang ke-28 tahun, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAP. Majlis diisi dengan bacaan surah Yasin, tahlil, sembahyang sunat hajat serta doa kesyukuran. Majlis penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid juga diadakan. Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB kini berusia 100 tahun. Bersempena dengan penubuhannya, PPDB petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB. Di sepanjang penubuhannya, PPDB telah melalui pelbagai perubahan, kejayaan dan kecemerlangan dalam menjaga kestabilan negara serta dapat meningkatkan mutu perkhidmatan yang lebih berkualiti sejajar dengan perkembangan dan peredaran masa. Juga hadir Timbalan Pesuruhjaya PPDB. Kerja-kerja pembersihan dan penaiktarafan Taman Rekreasi Hutan Bukit Subuk di bawah projek Titian Amal Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB telah siap dilaksanakan. Sehubungan itu, majlis penyerahannya diadakan hari ini. Hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB, Datuk Paduka Haji Muhammad Noor bin Haji Jeludin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Datin Haja Hasna binti Haji Ibrahim, Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Projek Baik Pulih yang bermula pada 16 November lalu diketuai oleh Skuadron Jurutera Tempur, Batalion Bantu Tentera Darat di Raja Brunei TDDB dan Pelatun Rintis Serang daripada Batalion Infanteri dengan kolaborasi bersama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perbadanan Taib. Projek memfokuskan kepada pembinaan semula 2 buah pondok utama dan 2 jambatan kayu serta pembaikan laluan dan pegangan tangan di sepanjang trek tersebut. Majlis Perwakilan Pelajar merupakan salah satu organisasi pelajar tertinggi di universiti untuk melahirkan mahasiswa yang mampu menjadi pemimpin dan individu cemerlang dalam segala aspek demi kebaikan bukan sahaja dalam kalangan mahasiswa universiti, malah untuk negara pada masa depan. Menurut Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, lantikan sebagai Ahli Majlis Perwakilan Pelajar Kupu SB merupakan satu amanah dalam membantu dan bekerjasama merealisasikan visi dan misi universiti berkenaan. InsyaAllah akan dapat membantu KUPSB dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kebajikan dan juga kemasyarakatan, begitu juga dengan aktiviti akademik bagi pelajar-pelajar secara umumnya dan bagi diri mereka sendiri. Saya mengharapkan redha dan juga taufik daripada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami para pemimpin ini akan dapat memimpin diri mereka sendiri dan juga akan menjadi contoh kepada adik-adik mereka ataupun saudara-saudara mereka daripada pelajar dan juga mudah-mudahan akan menjadi contoh juga kepada masyarakat dan juga pelajar-pelajar di negara Brunei Darussalam.
Dr. Haji Adenan berucap demikian semasa ditemui pada Majlis Kesyukuran Tamat Kursus Kepimpinan dan Penghargaan Majlis Perwakilan Pelajar dan Persatuan Pelajar Kupu SB. Seramai 29 ahli Majlis Perwakilan Pelajar 2020-2021 dan ahli Majlis Perwakilan Pelajar 2019-2020 menerima sijil tamat kursus kepimpinan. Kursus selama 4 hari di Institut Perkhidmatan Awam itu meliputi pelbagai aktiviti termasuk taklimat dan bengkel pengurusan pentadbiran, kewangan dan khidmat masyarakat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli Majlis Perwakilan Pelajar 2018-2019 dan 2019-2020. Mahasiswi di Kupu SB ini dan aplikasi kami dari kami punya kursus itu bermacam-macam. Contohnya kami dapat lebih bersistematik lagi dalam menguruskan hal ehwal pelajar dalaman Kupu SB ini. Ingin melihat pelajar mahasiswa-mahasiswi Kupu SB ini menjadi lebih aktif lagi di dalam intelektualnya maupun dalam bersukannya. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Pelajar 2018-2019 menjelaskan pengalaman yang diperolehinya sangat berharga dan berguna kerana ia membentuk dan membangun diri menjadi lebih matang dan bertanggungjawab. Dalam masa setahun itu, alhamdulillah banyak kemahiran, banyak pengalaman yang kami dapat dan ini banyak juga pembaharuan yang kami dapat seperti kami ada membuat forum mahasiswa di mana program intelektual di antara pelajar lah, mahasiswa-mahasiswi, dan juga kami juga aktif kepada masyarakat luar seperti kami ada pernah membagi sumbangan-sumbangan mangsa kebakaran kepada di Sungai Basar. Di sana kami 2 individu warga negara asing disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 masing-masing atas kesalahan menggunakan pas lawatan dan bekerja dengan majikan lain. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dalam siaran akhbarnya menjelaskan operasi langis telah dijalankan pagi tadi ke atas sebuah kedai menjual pakaian di kawasan Gedung Perniagaan Jaya Setia, Mukim Brakase. Seorang perempuan warga negara asing disiasat kerana dipercayai melakukan kesalahan melanggar peruntukan Peraturan 9-A iaitu bekerja menggunakan pas lawatan. Manakala seorang lelaki warga negara asing disiasat kerana dipercayai melakukan kesalahan melanggar peruntukan Peraturan 15-2 iaitu bekerja dengan majikan lain. Dalam pada itu, JIPK mengingatkan orang ramai untuk sentiasa memastikan tempoh pas imigresen pekerja masih sah dan sentiasa mengetahui keberadaan pekerja setiap masa. Jabatan berkenaan juga memberikan amaran kepada mana-mana warga negara asing yang melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan mereka akan diusir dari negara ini dan nama-nama mereka akan disenarai hitamkan. Sebarang maklumat, orang ramai boleh menghubungi ke talian hotline JIPK di talian 873 4888 dan 875 3888.